Ya, masuk. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Ya, sila masuklah. Terima kasih Tuan. Maaf Ya. ganggu Tuan. Ya. Maafkan ya saya ambil masa Tuan sikit hari ni. Tak ada masalah. Awak boleh masuk bila-bila masa saja. Alhamdulillah. Jadi, ada apa tujuan Puan Adrina datang? Sebenarnya Tuan macam ni. Seperti kita tahu sekarang kita situasi PDPR sekarang ini. Jadi khusus pelajar-pelajar tingkatan 5 sekarang ini kan. Jadi dia kehadiran PDPR yang kurang memuaskan. Jadi Puan Adrina kata kehadiran kurang memuaskan. Ya. Jadi apakah data yang you ada, yang you nak tunjukkan yang kehadiran kurang memuaskan? Berapa peratus yang dia orang tak hadir? Sepatutnya Tuan, kalau kita ikutkan kehadiran peratus pelajar kita ni yang kita anggarkan mencapai 95%. Tapi kalau boleh kita anggarkan, sebenarnya kita target memang 100%. Tapi kita sedia maklum bahawa pelajar-pelajar kita ni macam-macam kekangan kan, macam-macam masalah. Jadinya itulah tujuan saya datang berjumpa dengan Tuan pada hari ini. Okey, jadi sejauh mana kan situasi PBDR yang Puan Adrina buat kan hari ini dari segi kehadiran pelajar? Baik, selaku setiausaha kurikulum, daripada dapatan ataupun analisis yang saya buat, kehadiran pelajar tingkatan 5 kita dalam PDPR di minggu yang kita buat lepas, saya dapati 5 gemilang memang 100% kehadirannya. Okey, bagus. 5 cemerlang dalam 75%. Dalam 25-26 orang daripada 33 orang. Manakala 5 dinamik 47% dalam 15-16 orang. Dan 5 PVMA 8 orang, 9 orang daripada 18, jadi 44%. Jadi keseluruhannya kehadiran pelajar-pelajar kita dalam 60% saja Tuan. 60% saja. Ya. Jadi keadaan ni bagi saya cukup membimbangkan ni. Betul, Ya, ya betul. Jadi boleh kita bincang tak tentang isu ini? Ya. Satu pandangan yang bagus Tuan ya. Jadi kita dapat berbincang dan menyelesaikan masalah kepada isu ini. Jadi pada pandangan Puan Adrina, apakah faktor ataupun punca yang Puan Adrina dapat yang menyebabkan menurunnya faktor kehadiran pelajar, terutama bila kita buat kelas PBDR? Baik Tuan, sebenarnya melalui perkongsian dan perbincangan antara guru-guru, saya dapati atau saya dapat simpulkan antara faktor utama pelajar kita ni gagal ataupun kehadiran kurang memberangsangkan dalam PDPR ini adalah masalah pengurusan masa Tuan. Ya. Contohnya pelajar-pelajar kita ni banyak masa yang kita dihabiskan dengan permainan atas talian hingga lewat malam, ya, kadang-kadang lewat pagi, ya. Jadi itu antara faktor utama Tuan. Jadi apa kesan dia bila budak-budak ni kita tengok main sampai larut malam dan sebagainya? Jadi bila mereka ni dah lewat tidur lewat, main sampai larut pagi kan, lewat pagi, jadi mereka ni akan bangun lambat Tuan. Bangun lambat, jadi tak gagal menghadirkan diri dalam kelas PDPR. Sedangkan kelas PDPR kita bermula awal pagi atau awal pukul 9 pagi. Jadi mereka tidak dapat menyertai ataupun gagal lah kita kata ya, mengikuti kelas PDPR kita. Okey. Jadi selain daripada anak-anak kita ni bermain sampai lewat malam dan sebagainya, ada tak faktor-faktor lain yang Puan Adrina nampak yang memberi sumbangan kepada kekurangan ataupun jatuhnya peratus kehadiran pelajar? Ya Tuan, sebenarnya terdapat juga masalah lain lah ya, iaitu yang saya dapat kesan ialah data internet dan capaian internet yang tidak stabil di kawasan perumahan mereka Tuan. Jadi bila keadaan ini berlaku menyebabkan mereka tidak dapatlah menyertai kehadiran PDPR tu. Okey, jadi tadi Puan Adrina dah nampak lah kan, isu utama dia ialah
atur kehadiran merosot dalam PPR. Dan Pak Azina dah nampak punca-punca. Sekarang ni apa cadangan-cadangan ataupun cara kita nak menyelesaikan permasalahan? Sebenarnya tuan, dalam apa saya dah ada beberapa cadangan lah, Jadi pada pandangan saya, cadangan pertama adalah peranan ibu bapa di rumah tuan. Peranan ibu bapa sangat penting bagi memastikan jadi kita boleh memaklumkan ketidakhadiran anak-anak mereka pada waktu PDPR dilaksanakan. Jadi bagaimana cadangan ni dapat kita nak laksanakan ni? Baik, sebenarnya tuan, kita boleh bekerjasama dengan Kak Kaunselor, kita berhubung dengan Kaunselor dan juga GPK Hal Ehwal Murid untuk menghubungi ibu bapa supaya mereka dapat memantau dan memastikan kehadiran anak-anak mereka sewaktu PDPR itu dilaksanakan. Jadi itu yang melibatkan ibu bapa. Ya, betul. Ada tak cadangan-cadangan lain yang Puan Azlina terfikir yang boleh kita laksanakan untuk mengatasi permasalahan? Baik, sebenarnya tuan, tadi kita lihat tadi peranan ibu bapa. Jadi ni kita lihat pula daripada peranan guru-guru pula. Jadi dalam isu ini atau masalah ini, jadi guru boleh menyediakan atau mempelbagaikan kaedah atau cara untuk atau memastikan pelajar-pelajar mengikuti PDPR walaupun dalam kita kata capaian internet yang kurang terhad. Jadi ialah cikgu kena kreatif lah tuan, maksud saya di sini. Okey. Jadi tadi you dah nampak guru kena main peranan kan? Betul. Jadi apa peranan guru yang paling utama yang Azlina nampak untuk menyelesaikan permasalahan ni? Jadi pada pendapat saya tuan, dalam keadaan sekarang ni, jadi cikgu-cikgu boleh sediakan modul mengikut mata pelajaran dalam topik-topik yang tertentu. Jadi modul-modul ini kita boleh letakkan di stesen-stesen tertentu bagi membolehkan pelajar-pelajar mengambil modul-modul tersebut dan dapat menyiapkannya lah. Maksudnya penyediaan modul tuan. Okey, sekarang satu persoalan. Jadi bagaimana kita nak memastikan pelajar-pelajar ini dapat menerima modul yang guru-guru ni buat? Baik tuan, cadangan saya ini antara tempat yang boleh kita jadikan stesen ataupun tempat mengambil modul ini, dalam modul tu kita setengah sekali dengan arahan ya tuan. Jadi kita boleh letakkan di rak mengikut kelas di pos ataupun pondok pengawal di dekat sekolah kita. Selain itu kita boleh letakkan juga, kita libatkan juga pelibatan AJK PIBG kita setiap kawasan. Contohnya kawasan Cenar, jadi kita ada AJK PIBG. Jadi kita letakkan ataupun kita mohon jasa baik AJK tersebut bagi memastikan atau menghubungi ibu bapa supaya mengambil modul tersebut dan berikan kepada anak-anak dan menyiapkan dalam tempoh yang cikgu berikan. So saya nampak cadangan tu. Jadi satu yang saya nak tanya Puan saya daripada apa yang you maklumkan tadi kan, selain cadangan-cadangan dan tindakan-tindakan yang efisien yang boleh kita laksanakan, apakah tindakan segera yang mesti kita lakukan sekarang? Jadi daripada dua cadangan saya tadi tu tuan, saya dapati tindakan segera dan bagi saya efisien yang boleh kita lakukan ialah kita menghubungi ibu bapa untuk memaklumkan perkara ini ataupun pelibatan pelajar dalam PDPR ini. Jadi Azlina sebut nak menghubungi penjaga kan? Saya. Okey. So kita kena ada satu time frame. Betul. So bila masa yang dan ataupun tempoh tindakan menghubungi penjaga ni nak lakukan? Sebenarnya kita boleh hubungi ibu bapa maklumkan perkara ini dalam tempoh cuti sekolah sekarang ni tuan. Okey. Jadi kita harapkan apabila naik cuti mulanya 14 Jun nanti PDPR kita bermula, perkara ini ataupun kita akan dapat lihat hasilnya melalui kaedah ini tuan. Okey. Jadi saya nampaklah kan bahawa you ada perancangan, you ada hala tuju dalam pelaksanaan kaedah ini kan. So dalam skala, kalau saya letaklah satu skala kan, dalam skala 1 hingga 10, you rasa di peringkat mana skala yang you confident dan juga yakin bahawa program ini boleh mencapai kejayaan?
Saya meletakkan keyakinan saya pada skala 7 Tuan. Okey, pada skala 7. Jadi kalau skala 7 tu, kalau peratus tu dah 70%. Mana memang ia sangat berkeyakinan. Tahniah Puan. Okey, so bila nak mula bertindak? Saya cadang insyaAllah esok saya akan hubungi kaunselor dan GPK Dewan Murid untuk memaklumkan dulu apa situasi sekarang dan tindakan yang perlu dilakukan. Okey. Jadi tahniah, bagus, dan saya nampak kesungguhan Puan dalam usaha membantu anak-anak dan juga mengatasi masalah PDPR, kan? Terutama dalam keadaan COVID ini sangat membanggakan. Jadi semoga kaedah yang kita cuba laksanakan ini akan dapat mencapai matlamatnya dengan niat kita nak membantu anak-anak kita supaya mereka tidak tertinggal dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Okey, so Puan Azlina, saya berterima kasih kerana Puan Azlina sudi datang untuk berbincang isu-isu ini. Dan kalau ada apa-apa permasalahan selepas ini, kan, anytime, bila-bila masa saja Puan Azlina boleh datang, kita bincang dan cari penyelesaian terbaiknya. So sekali lagi tahniah, bagus atas usaha dan cadangan yang you sampaikan, dan saya harap usaha ini akan mencapai kejayaan untuk anak-anak kita. Terima kasih Tuan. Ya, sama. Terima kasih, Alhamdulillah. Terima kasih Tuan. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.